Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya ingin menceritakan mengenai tajuknya agak menarik, iaitu Islamofobia. So, apa itu Islamofobia ya? Islamofobia ialah satu rasa kebimbangan ataupun rasa takut terhadap Islam. Okey, takut pada Islam. Okey, bila istilah Islamofobia ni digunakan? Istilah Islamofobia ni digunakan pada tahun 1925 di Perancis oleh Etienne Diniet dan Sulaiman bin Ibrahim di dalam bukunya, iaitu Access the Deny Islamophobia. So, secara umumnya Islamofobia ni adalah rasa takut ataupun fobia terhadap ajaran, penganut dan budaya dan apa sahaja yang berkaitan dengan Islam itu sendiri. Saya ingin menceritakan mengenai 4 bentuk Islamofobia. Yang pertama ialah Organization Islamophobia. Apa itu Organization Islamophobia? Iaitu organisasi yang mendiskriminasikan melalui identiti agama. Okey, maksudnya contohnya orang Islam tu dia nak kerja dalam satu organisasi, tapi dia tak dapat kerja tu bukan sebab dia tak mahir, bukan sebab dia tak layak, tetapi sebab dia beragama Islam. Okey, seterusnya iaitu Islamophobia of the State. Okey, Islamophobia of the State ini diskriminasi di jabatan kerajaan. Maksudnya contohnya di sebuah negara yang ada penyakit Islamofobia ni, dia tak ambil orang Islam bekerja dengan dia sebab dia takut, dia fobia pada Islam. So digelarkan sebagai Islamophobia of the State. Dan yang ketiga iaitu Dominant Islamophobia. Apa itu Dominant Islamophobia? Iaitu Islamofobia ni berlaku di negara yang bukan Islam. Dan orang Islam di negara itu adalah majoriti, dan majoritinya orang bukan Islam. Yang terakhir ialah Unconscious Islamophobia. Unconscious ni tidak sedar lah. So orang yang non-Muslim ataupun yang bukan Islam, ataupun orang yang takut pada orang yang tak faham apa itu Islam, dia tak sedar yang dia telah ada penyakit Islamofobia. Mari kita melihat kepada faktor-faktor terjadinya Islamofobia. Yang pertama ialah kurang ilmu pengetahuan dan pendedahan. So, orang yang bukan Islam, yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang luas ataupun pendedahan yang luas, telah menghakimi Islam itu menggugat gaya hidup yang bebas dan yang memposisikan ketidakadilan, terutamanya apabila melibatkan hak-hak wanita. Dan yang kedua ialah prejudis dan kesan keserangan media massa. Keserangan media massa ni di negara-negara barat yang pro barat telah membuta-belikkan cerita yang sahih terhadap penontonnya, yang mengatakan bahawa Islam itu ganas, Islam itu menggalakkan peperangan, dan Islam itu banyak melakukan kerosakan di dunia ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga iaitu kesan serangan menara pusat dagangan New York pada tahun 2001. So pada 11 bulan 9 2001 telah berlakunya serangan udara di menara pusat dagangan New York, Amerika, yang telah mengorbankan beribu-ribu orang. Dan di saat itulah Islamofobia di saat kemuncak berlakunya fenomena Islamofobia ni, kerana masyarakat dunia mengatakan bahawa Islam itu mempromosikan keganasan, Islam itu menggalakkan peperangan, dan Islam itu tidak aman. Okey, so kesimpulan daripada video saya buat hari ini, saya menyatakan bahawa Islam itu indah. Okey, Islam itu tak bersalah. Yang bersalah orang Islam. Kalau kita nak menghakimi satu orang tu, jangan kita menghakimi agamanya, tapi menghakimi orang tu. So, kalau berlaku satu kejahatan, jangan salah agamanya, tapi salahlah orang tu sendiri yang buat kejahatan. Agama Islam adalah agama yang sempurna, yang telah diturunkan oleh Allah SWT pada Nabi Muhammad SAW pada 1400 yang dahulu, telah sempurna, dan Islam itu sendiri mengajak kepada umat Islam supaya berbuat baik terhadap sesama manusia, tak kira lah non-Muslim ataupun Islam itu sendiri. Dan pada pandangan saya sendiri, Islamofobia ni boleh juga berlaku di Malaysia, dan saya rasa Islamofobia ni berlaku di Malaysia walaupun kita agak negara Islam ataupun majoritinya umat Islam, tetap boleh berlaku kat Islamofobia terhadap Muslim kalau orang Islam itu sendiri yang mengamalkan sifat-sifat buruk dan tidak menunjukkan bahawa Islam itu baik dan perfect, insyaAllah. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih sebab sudi dengar video saya, dan minta maaf sebab kalau ada yang tidak jelas ke apa-apa, saya minta maaf siap-siap. Dan
kandungan video ni adalah hanya pendapat saya seorang dan melalui bacaan saya. Kalau ada salah dan silap, saya minta maaf dan InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.